Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf wal alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imamul Ghazali at-Tusi. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran, keluarga Imran, surah yang ketiga pada ayat yang ke-102 daripada 200 ayat pada juzuk yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini dapat kita menyambung kuliah pengajian kita kitab Risalatut Tauhid dan juga kitab Minhajul Abidin. Moga-moga dengan pengajian ilmu ini akan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jalan iman dan takwa itulah kita akhirnya dimasukkan Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas atau mudir sekolah Ustaz Jafri, dan juga kepada semualah ahli jawatan kuasanya, termasuk para alim ulama, para guru-guru, muslimin dan muslimat, adik-adik penghafal Al-Quran. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian kitab kita Risalatut Tauhid, muka surat 17 kan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Artinya
bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya, dan sama ada yang baharu yang telah ada atau yang belum ada, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baharu pada zatnya atau pada sifatnya atau perbuatannya. Baik. Ni kita sambung lagi pengajian sifat 20. Kita sambung lagi pengajian sifat 20. Dia sifat kita mengaji sifat 20 ni, dia tak nampak terus kesan dia. Dia tak nampak terus kesan dia. Dia nampak kesan dia bila datang masalah. Masalah keyakinan, masalah pegangan. Di situ kita akan nampak orang yang mengaji, insya-Allah dia selamat. Orang tak mengaji, kita takut-takut rosak akidah dia. Kalau rosak saja tak apa lagi, boleh repair. Takut rosak tu total loss, tak boleh repair dah. Jadi kafir terus kan? Mati pun sebagai kafir, habis. Lagi-lagi ujian kita pada akhir zaman ni dengan diuji wabak dan sebagainya ni. Jadi ini soal keimanan, ini soal keyakinan. Penyakit biar api penyakit ni datang dan pergi. Dia masalah, memang masalah, tapi bukan masalah yang sangat besar sebenarnya. Bukan masalah yang sangat besar. Ada penyakit pun mati, tak ada penyakit pun mati. Betul tak? Tak ada siapa boleh bagi jaminan orang yang sihat tak mati. Mati. Doktor pakar mati. Betul tak? Doktor pakar tulang mati tercekik tulang. Mati juga. Nampak? Makna kata memang dah. Persoalannya mati sebagai apa? Itu jadi masalah. Tu kita baca ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini ada pula kenyataan nak mengatakan bahawa rawatan Islam perlu dibuktikan dulu keberkesanannya. Cakap apa ni? Apa maksud dia? Kalau yang dimaksudkan rawatan Islam itu tibun nabawi, cara perubatan Nabi, yakni dengan cara habatus sauda, cara madu dan sebagainya, kalau itulah dia kata perlu dibuktikan keberkesanan, rosak akidah dia. Sebab apa? Sebab Nabi bukan orang biasa. Apa yang Nabi makan tu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat tu, apa saja Nabi buat semua wahyu. Bukan semata-mata ayat Quran saja wahyu. Sebab segala tingkah laku Nabi itu perintah daripada Allah. Jadi yang Nabi makan madu perintah siapa? Allah. Nabi makan batu sauda perintah siapa? Allah. Tiba-tiba benda tu perintah Allah, perbuatan Nabi. Dia kata betul ke tak pakai batu sauda ni boleh? Nak kena test dulu, nak kena uji dulu, habis rosak. Yang nak kena uji barang yang manusia cipta, yang tak ada pun dalam Quran, tak ada dalam hadis. Mana? Vaksin. Vaksin je kena uji dulu. Sebab tak ada dalam Quran sebut innal vaksina. Ada? Tanya budak apa Quran, ada jumpa ayat lah. Ada. Jadi bila tak ada sabit dengan Quran, tak ada sabit dengan hadis, boleh terima, boleh jadi tak terima. Macam traffic light. Traffic light warna hijau, kuning, merah tu tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis. Jadi boleh diubah ikut kesesuaian keadaan dan semasa. Adapun yang disebut dalam Quran hadis tak boleh. Sebab itu qat'i. Sebab tu saya cakap tadi, orang yang mengaji insya-Allah dia selamat. Orang tak mengaji mula dia pakai kepala otak dia je. Dia ikut cakap, ikut hawa nafsu. Sedangkan kita ni tak ada apa. Wa 'allama adamal asma akullaha. Allah yang ajar Nabi Adam.
Nabi Adam pun walau dia nabi, asalnya tak ada apa-apa. Dia pun tak tahu apa. Allah yang kata wa 'allama Adamal asma akulaha. Aku yang ajar Nabi Adam akan nama bagi setiap benda. Nak kata Allah. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Allah tunjuk pula pada malaikat. Faqala, lalu ia berfirman, ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Terangkanlah kepadaku nama benda-benda ni semua. Allah tanya pada malaikat. Kalau ikut malaikat ni apa nama, makhluk muqarrabin lah. Makhluk yang rapat dengan Allah Ta'ala, sebab dia duduk alam sana, buat kerja direct terus dengan Allah kan. Allah perintah ni apa semua, berhubung terus dengan Allah kan. Nak bandingkan kita lah duduk kat bumi kan. Mana siapa sini pernah cakap dengan Allah? Tak pernah. Tapi malaikat yang serapat-rapat dengan Allah, bila Allah tanya, ni apa benda? Ni apa benda? Ni apa benda? Apa jawab malaikat? Qalu, malaikat jawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak ada pengetahuan, kami tak ada ilmu, kami tak tahu, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Maknanya kami tak reti ya Allah, kami tak tahu ya Allah, melainkan apa yang engkau ajar kami, barulah kami reti. Kalau takdir kata engkau tak ajar kami, maka kami memang tak reti. Tu. Jadi samalah kita habis ikhtiar dah kan, buat gini, buat gitu, buat gini, buat gitu, dengan jaraknya lah, dengan pelitup muka lah, sampai tak cabut-cabut terus. Tidur pakai terus, terlupa. Dah terbiasa sangat nak. Dah macam-macam ikhtiar dah, tak boleh jadi apa kak. Makan hari. Dah balik pada Allah, minta petunjuk pada Allah, rendahkan diri di hadapan Allah, mengaku kejahilan, mengaku kebodohan diri, mengaku kelemahan diri. Ya Allah, kami lemah ya Allah, kami tak erti apa ya Allah. Kami bergantung padamu ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Gitu. Ini boleh petikai pula keberkesanan sunnah Nabi. Ini dah tak boleh nak selesai sendiri, petikai pula apa yang Nabi buat, apa yang Allah didik pada Nabi. Habislah. Jadi masalah yang paling besar bukan masalah Covid. Kalau kata terkena Covid pun tapi mati dalam keadaan beriman, masuk kat syurga kan. Tapi ni Covid tak kena Covid lagi, tak mati lagi, akidah mati dah, tak yakin pada Allah dah, tak yakin pada Islam, tak yakin apa yang Nabi bawa kan. Walaupun jasadnya hidup, akidahnya sudah mati. Jadi kalau mati tak sempat bertaubat, dikhawatiri matinya sama ada fasik atau matinya dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Jadi yang paling mustahak ialah keimanan kita, keyakinan kita. Jadi sebab tu perlu kepada menuntut ilmu. Jadi kita sambung pengajian kita, iaitu sifat yang kita kena wajib kena tahu bagi Allah Ta'ala. Itu sifat yang keempat daripada 20 sifat, iaitulah namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Apa tu mukhalafah? Artinya bercanggah atau bersalahan, atau lagi berbeza. Hu itu domer, kata ganti nama, maknanya nya sini nya siapa? Allah Ta'ala. Betul ada perkataan ta'ala situ. Ta'ala ni maknanya maha tinggi, ambil daripada perkataan ala atas ataupun yang lebih tinggi. Ta'ala yang maha tinggi. Jadi maknanya bercanggah atau bersalahannya Allah Ta'ala itu bercanggah dengan apa? Bagi hawadith. Hawadith ni apa dia? Hawadith ni jamak bagi hadith. Hadith mufrad, hawadith jamak. Hadith tu maksudnya singular, hawadith maknanya plural. Cakap orang putih sini. Ingat ngaji pondok tak erti ya? Baik. Hadis maknanya satu. Hadis ni apa dia? Hadis maksudnya baharu. Itu makna hadis.
Kita pergi satu-satu dulu. Hadis maknanya baharu. Baharu ni bahasa lama. Bahasa moden kita sekarang barulah. Baru lebih kurang je. Cuma orang dulu baharu dia kata. Kita panggil baru. Jadi baharu ni apa dia? Baharu ni pula maknanya berubah-ubah. Maksudnya sentiasa diperbaharui. Sentiasa bertukar. Itu baharu. Maknanya berubah-ubah. Itu baharu. Siapa dia berubah-ubah? Makhlukun. Makhluk lah. Kita semua. Tak kira namanya manusia ke apa ke, yang dipanggil makhluk semuanya baharu. Allah bukan makhluk, maka Allah bukan baharu. Allah bukan hadis. Jadi siapa tu makhluk? Makhluk ni nak kenal senang. Kullu ma siwallah. Kullu artinya setiap. Ma sesuatu. Siwa selain Allah. Kullu ma siwallah, setiap sesuatu selain Allah. Apa saja yang bukan Allah, makhluk. Kalau nak senarai panjang sangat, lama. Nak manusia lah, jin lah, sameon lah, habis semua nama orang nak sebutnya. Jadi tak payah sebut satu-satu sebab banyak sangat. Pegang je apa tu makhluk, setiap sesuatu selain Allah makhluk. Bubuh apa pun. Dajjal makhluk, neraka makhluk, syurga makhluk, semua makhluk. Yang bukan makhluk Allah ya. Allah dan yang berkait dengan Allah, yakni firman Allah. Firman Allah yakni kata-kata Allah. Kata-kata Allah itulah Al-Quran. Jadi sepakat ahli sunnah wal jamaah kata Al-Quran bukan makhluk. Jangan sesekali kata Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ialah kata-kata Allah. Maknanya milik Allah. Baik. Baik, jadi itulah makna hawadis. Kemudian apa dia tulis? Artinya maknanya diterjemah. Macam saya terjemah tadilah. Bersalahan Allah Ta'ala. Maksudnya berbezanya Allah Ta'ala. Beza dengan siapa? Dengan segala yang baharu. Dia tahqiq situ. Bukan dia kata dengan yang baharu je, dengan segala yang baharu. Bila sebut segala, semua sekali. Bila semua sekali, tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tak ada satu pun. Segala yang baharu. Sama ada dia kata. Tiga aspek dia. Tiga kategori dia. Ataupun tiga benda lah yang tak sama tu. Apa dia? Dari segi zatnya. Zat ni apa? Zat ni maknanya diri. Diri Allah tu. Allah ni ada diri dia. Macam mana rupa diri, wallahu a'lam. Itu jangan kita bicara. Tapi Allah kita kena yakin ada dirinya. Walaupun kita tidak melihatnya. Jangan kata Allah tak ada diri. Kalau Allah tak ada diri, tak wujudlah Allah. Tak wujud, macam mana boleh jadi Tuhan? Allah wujud, ada. Tetapi adanya macam mana, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Nak kata ada bentuk ke apa ke semua, jangan bicara. Bicara Allah ada je. Ada macam mana, wallahu a'lam. Gitu. Itu zat. Jadi maksudnya diri Allah tu tak sama dengan diri siapa-siapa pun. Jadi mudah bahasa pasar lah. Bahasa pasar. Kita diri depan cermin, kita tengok diri kita. Kita nampak kita ada apa? Ada mata. Allah tak bermata macam kita ada mata. Sebab tak sama tadi. Mukhalafah. Lagi kita ada apa? Ada hidung, buang. Allah tak berhidung macam kita ada hidung. Buang semua ni kita buang. Bila kita dah buang semua ni, yang tinggal apa? Yang tinggal apa depan cermin tu? Kena test depan cermin betul. Nak kita duduk depan cermin, nampak balik muka kita tak? Jadi kita pegang Allah tak sama dengan makhluk. Kita kan makhluk. Kita buang apa yang ada pada kita, makhluk. Lah kali tinggal apa? Tak ada apa. Tak ada apa tu apa? Sebenarnya tak ada apa tu tak jadi tak ada apa lagi. Ada lagi apa tu? Contohlah ni, saya bagi dah faham. Sebab nak minum air sebenarnya. Okay. Cawan ni, katalah saya minum air ni sampai habis. Bahasa biasa kita sebut
air habis dalam cawan tu kosong, kita kata kosong. Hakikat sebenar kosong ke tak kosong? Bila saya minum air ni sampai habis dalam cawan ni, hakikat sebenar kosong ke tidak? Dari segi hakikat, dari segi cakap biasa memang kita kata air dah habis, kosonglah cawan tu. Tapi hakikat sebenar kosong ke tak? Tak kosong. Ada yang menggantikan tempat air ni. Apa yang ganti tempat air tu? Udara, atau bahasa sains kita sebut oksigen. Nak nampak hebat sikit, O2. Nampak? Ada ganti situ. Jadi oksigen tu atau udara tu makhluk ke Allah? Makhluk juga. Jadi bila dia makhluk juga, sekarang ni udara tadi kita dah nafikan sebab kita ada mata, kita kata Allah tak ada mata. Dia ada hidung, tak nak bagi sama, kita kata Allah tak ada hidung. Kita nafikanlah yang ada pada kita. Sekarang ni nak tanya pula, bolehkah kita kata Allah itu tidak bermata, tidak berhidung? Adakah sudah selesai jawapan kita? Belum lagi. Sebab bila kita dah kosongkan semua benda yang depan cermin tadi, yang tinggal udara. Udara tu masih lagi makhluk. Dan soalannya, udara itu ada mata ke tidak? Tak ada. Ada telinga tak? Ada mulut tak? Tak ada. Jadi Allah tidak seperti makhluk. Salah satu makhluk itu udara. Allah tidak seperti udara. Maka Allah juga tidak bermata. Faham? Maksudnya bermata pun tidak, tidak bermata pun tidak. Sebab tidak bermata pun masih lagi sifat makhluk. Sebab ada makhluk yang tidak bermata. Jadi kita nafi dua-dua. Yang bermata pun kita nafi, yang tidak bermata pun kita nafi. Lah kali. Jadi Allah ni ada mata tak ada mata? Nak jawab macam mana? Dua-dua tak kita kata. Itu macam mana? Itu Allah alam. Itu jawapannya. Dia kata tak best ustaz ni. Dia jawab Allah alam. Dia tak tahu lah tu. Dah mau tahu sangat. Macam mana nak syarah? Lah kali elok tidur atas katil, malam ni tidur atas pokok. Jadi gila namanya. Mana boleh fikir? Boleh fikir ke benda yang sesuatu kita nak bayangkan yang tak ada mata, tak ada mata pun tak ada. Nampak? Payah. Contoh lagi, saya nak bagi contoh. Makhluk ni sifat dia bergerak dan diam. Bergerak dan diam. Maknanya dia menerima salah satu. Kadang-kadang dia bergerak, kadang-kadang dia diam. Benda tu silih selalu. Masa dia bergerak, dia tak diam. Masa dia diam, dia tak bergerak. Jadi bergerak, diam, bergerak, diam. Mana ada makhluk bergerak, tak diam-diam? Ada? Ada kalau perempuan membebel. Itu bergerak, tak diam-diam. Tidur bebel lagi. Mata tutup. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Sini bagus. Tu. Bergerak, tak ada. Ataupun diam, tak gerak-gerak. Tak juga. Mana ada satu benda yang diam aja sampai tak bergerak langsung. Tak. Dia kata ada ustaz, tiang masjid ni mana pernah bergerak? Kalau bergerak habislah masjid ni. Siapa kata tak bergerak? Dulu-dulu sebelum Ustaz Jafri buat akidah ni, tiang ni ada tak? Tak ada lagi. Lepas tu macam mana dia boleh di sini? Bergerak tak dia? Bergeraklah, ada orang gerakkan dia, letak dia kat sini. Lepas tu selama-lama dia ke dia ada sini? Tak tentu juga. Mana tahu? Jepun serang balik apa? Bom, jatuh bom, tiang ni hilang pula. Bergerak lagi tiang tu. Kalau tak pun kiamat, malaikat tiup sangkakala hancur semua. Bergerak juga. Maknanya tak ada satu benda yang bergerak tak diam-diam atau diam tak gerak-gerak. Maka dia menerima kedua-duanya. Bergerak dan diam, bergerak dan diam, bergerak dan diam sampailah bila-bila. Adapun Allah Ta'ala gerak pun tidak, diam pun tidak. Sebab gerak tu sifat makhluk, diam tu sifat makhluk. Jadi Allah mukhalafah, bersalahan Allah, kita bercanggahkan dengan makhluk. Maka bila kita tengok gerak tu sifat makhluk, diam pun sifat makhluk, Allah tak sama dengan makhluk, maka Allah tak gerak dan tak diam. Bergerak pun tidak, diam pun tidak. Boleh fikir tak? Bergerak tak, diam pun tidak. Tok Guru tengah buat kuliah,
Lepas tu ada anak murid ni datang lambat. Dia datang lambat selalunya ada geng, bukan seorang-seorang. Kan? Jadi ada 3 orang lambat. Ya, tapi pandai dia nak masuk serentak, masalah lagi, nampak sangat. Jadi masuk seorang-seorang. Seorang masuk dulu. Masuk-masuk tu guru tanya, "Awak lambat masuk kelas?" Itu, "Minta maaf Tok Guru, tadi nampak masa perjalanan nak ke kuliah ni, saya nampak ada ular." Datuk, "Kenapa dengan ular tu?" Kan? "Saya nampak ular tu bergerak laju, terus masuk dalam semak." Lepas tu hilang macam tu. Tu yang sebab saya tengok ke dia tu terlambat tu. Kata dia, pandai dia buat alasan. Kan? Kata Tok Guru, "Tak apa, duduk." Bila kawan tu dia tunggu kat luar, dia tengok kawan tu dah selesai, dia pula masuk. Yang kedua masuk. Masuk Tok Guru tanya, "Awak lambat?" "Tadi saya nampak ular juga." Ular juga. "Dan kenapa dengan ular?" Tok Guru tanya. "Ui, ular tu tengok saya tengok dia. Dia tak bergerak, dia duduk diam. Dia tengok saya tengok dia. Sebabkan sama-sama tengok tu jadi lambat." Dia kata, "Oh, pandai kat dia." Kata Tok Guru, "Tak puas, duduk." Dan yang ketiga ni masuk, dia kata, "Sudah, aku nak bagi alasan apa ni?" Masuk Tok Guru tanya, "Awak lambat?" "Saya pun nampak ular juga Tok Guru." "Lepas tu jadi macam mana ular tu?" "Ular tu Tok Guru, gerak pun tidak, diam pun tidak." Tok kata, ni bengok ni. Tak boleh terima. Pada makhluk tak boleh terima, tapi pada Allah, ya. Jadi macam mana kita nak fikir? Gerak pun tidak, diam pun tidak. Tak boleh fikir. Itu yang balik, wallahu alam. Itulah maksud maha suci Allah, subhanallah. Hebatnya Allah, bergerak pun tidak, diam pun tidak, sampai nak fikir dengan akal pun tak mampu fikir. Macam mana? Dah, tunggu kiamat esok lah. Dapat, kalau Allah izin melihat Allah, baru tahu macam mana. Ada. Tetapi bukan semua benda yang kita nampak macam ada pada makhluk kita kena nafi pada Allah. Bukan semua benda. Yang kita nafi ni, nafikan semua yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah, bagi perkara-perkara yang tidak menyebabkan pada Allah itu nampak kurang. Dipanggil nakis. Jangan nampak sampai Allah jadi sifat kekurangan. Hati-hati juga kalau nak nafi ni. Contoh, kita tengok sifat makhluk ni melihat. Adakah kita boleh kata sebabkan makhluk melihat maka Allah tak melihat? Boleh cakap begitu? Kalau kita kata Allah tak melihat, itu kecacatan. Sebab tak melihat ni kekurangan, bukan kelebihan. Jadi tak layak bagi Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan, maka tak boleh cakap Allah tak melihat. Jadi nak kena cakap macam mana? Allah pun melihat. Habis nampak samalah pula. Kata mukhalafah. Allah melihat, kita pun melihat. Adakah sama? Tak sama. Pada sudut perkataannya kita kata lihat tu sama. Allah melihat, kita pun melihat. Tetapi hakikat melihat sama tak? Tak sama. Kita melihat terbatas. Melihat hanya di hadapan, belakang tak nampak. Kan? Macam kawan kita. Depan kita kan main, dia pergi belakang, dia buat muka gitu. Kita tak nampak, kita ya, dia pun silakan. Betul. Bagus. Pusing depan balik, buat muka balik. Jahat dia. Tiba-tiba ada pantulan cermin depan. Asam dia buat muka punya ke belakang aku. Kita tak nampak, terhad pandangan kita. Kita melihat memerlukan cahaya baru dia nampak. Macam ni buat kuliah ni kan, boleh nampak saya sebab ada lampu. Cuba tutup habis semua lampu ni, blackout, dengar suara je, pam-pum. Kuliah tetap kuliah walaupun blackout. Tiba-tiba elektrik masuk balik, masuk kosong tu depan ni. Lari habis semua. Rupanya cakap seorang-seorang. Tak lihat dah bila gelap, sebab kita perlukan cahaya. Dan Allah tak perlukan cahaya. Sebab cahaya makhluk, Allah tak perlukan makhluk. Allah melihat tanpa pakai cahaya. Kita melihat memerlukan cahaya. Dah ada cahaya, dah ada mata, semua ada dah. Tak nampak lagi. Sebab apa? Rabun. Nampak? Yang lebih kelakarnya, dia dah lah rabun, bila nak tengok orang dia jatuhkan spek pula.
Dia tak nampak. Lepas tu turun. Apa tu? Itu nak macam-macam hal lah. Tak apalah. Nak trend masing-masing. nak ceritanya lemahnya kita. Pakai mata dah. Ada mata dah. Ada cahaya dah. Tak nampak lagi. Sebab apa? Rabun pula. Allah dah. Allah tak ada rabun-rabun. Tak ada lah. Allah tak apa nampak dah kat kidah ni. Allah pun pakai spek. Oh ada punya. Rosak akidah. Apa nama? Kalau kita pegang gitu. Jadi itu maksudnya mukhalafah. Jadi nak nafi memang menafikan apa yang daripada makhluk, tidak ada daripada Allah, tetapi jangan sampai penafian itu menyebabkan nampak Allah tu jadi kurang kan. Jadi rosak pula. Jadi betul dah kita melihat Allah melihat. Jadi mukhalafahnya tentang mana? Tentang apa nama cara melihat tu. Cara melihat kita ni terbatas, adapun cara melihat Allah tidak terbatas. Itu maksud dia. Jadi sama ada pada zatnya atau pada sifatnya. Sifatnya tadilah macam melihat tadi tu, atau pada perbuatannya. Perbuatannya ini juga termasuk kepada kita nak sebut penciptaan dia. Contoh perbuatan Allah apa dia? Kan? Perbuatan Allah itu nak menaikkan matahari terbit. Dia begini. Hakikat sebenar semua ni perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa sahaja perbuatan kamu. Apa yang berlaku ni semuanya perbuatan Allah. Allah yang buat semua. Cumanya kadang-kadang kita nampak perbuatan tu macam makhluk buat. Ada yang perlu kepada daruri, ada yang perlu kepada nazari. Daruri ni maksudnya spontan. Spontan ni tak payah fikir panjang. Contoh, orang tanya siapa yang naikkan matahari pagi-pagi, ada nak kena belik buku dulu, ada nak buka surat khabar dulu. Siapa nak kerajaan kot bahagian menteri matahari rasanya. Dah tak payah fikir tu, gila kalau fikir. Bila sebut je siapa naik matahari, semua automatik akan jawab Allah. Betul Allah sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka, hatta mereka tu maksudnya kafir. Kalau tanya pada orang kafir pun, siapa yang buat langit bumi ni? Semua orang kalau akalnya waras, dia akan kata God, Tuhan yang buat. Walaupun mungkin dia tak sebut Allah, tapi dia yakin ada satu kuasa yang sangat besar, yang sangat hebat, yang buat semua ni. Tak ada seorang pun akan kata ni Amerika buat ni, matahari naik ni. Dah kalau bila matahari turun pula Rusia buat. Dah bulan naik Jepun, dia kata antukmu, kata. Mana ada, tak ada. Orang automatik akan kata Tuhan. Ni semua kerja Tuhan. Itu tak apa dah. Itu dipanggil daruri. Secara spontan, tak payah fikir panjang, tak payah bilik kitab, tahu dah siapa punya kerja. Tapi kadang-kadang ada perbuatan yang dipandang secara nazari. Nazari ni maksudnya perlu dibuktikan ataupun perlu dihujahkan, perlu dipikir. Sebab apa? Sebab sekali pandang nampak macam makhluk buat, tapi hakikat Allah buat. Maka perbuatan itu terbahagi kepada dua. Dia tak ada dalam kitab ni. Saya ambil cedok daripada kitab lain. Kitab Usulut Tauhid. Jadi kita mengaji ni macam ni. Nak mengaji semua kitab tak tahu, kitab ni pun tak tahu bila nak habis. Kejap ada, kejap tak ada, kejap PKP tak boleh pergi rentah negeri lah apa semua, tak ada pula. Jadi kita walaupun kita mengaji satu kitab, tapi cara syarah kita ambil habis semua kitab. Yang mana saya tahulah, yang saya belajar, kita kumpulkan sekali. Jadi yang saya sebut ni ada disebut dalam kitab Usul Tauhid, tak disebut dalam ni. Jadi perbuatan tu terbagi pada dua. Satu dipanggil perbuatan mubasyarah, satu lagi perbuatan tawallud. Nama dia, nama Arab dia. Nabi yang kita mudah faham ni ringkas ginilah. Mubasyarah tu maksudnya perbuatan berserta. Perbuatan yang nampak ada penyertaan, berserta. Mubasyarah. Contohnya gini. Ini jari, ini cincin. Bila saya menggerakkan jari, maka cincin pun bergerak. Jadi kita kata cincin bergerak kerana jari bergerak. Dari segi kata sajalah, kata mulut. Hakikat yang menggerakkan jari pun Allah, yang menggerakkan cincin pun Allah, bukan jari. Tu hakikat. Ini akidah. Kita kena pegang gitu.
Allah boleh buat jari bergerak, cincin tak bergerak. Contoh cincin ni ada dalam jari saya. Saya pun gerakkan jari. Gerakkan jari, cincin duduk sini kak. Tak payah pelik kan kata, magic ustaz. Bukan magic, itu kuasa Allah. Itulah kehebatan kekuasaan Allah. Sebab setiap sesuatu yang berlaku tidak terlepas daripada semuanya perbuatan Allah. Yang menjatuhkan daun, cakap mulut biasa boleh kita kata angin tiup jatuhlah daun. Tak, hakikat sebenar yang gerakkan angin pun Allah, yang jatuhkan daun pun Allah. Allah boleh buat angin tak ada, daun jatuh. Dan siapa bagi jatuh? Mana tahu? Allah. Pegang situ je lah. Tu. Ini soal akidah. Bila kita faham ni barulah kita nampak macam ada penyertaan sakit makan ubat sembuh. Jadi cakap mulut biasa macam mana boleh sembuh? Sebab makan ubat. Cakap biasa boleh, tapi cakap di hati tak boleh. Maksudnya pegangan akidah tak boleh cakap gitu. Cakap itu rosak akidah. Cakap mulut saja boleh cakap mulut ni luaran, cakap hati tu dalaman. Zahir dan batin, syariat dan hakikat. Tu kena tahu beza tu. Jadi kita cakap, orang tanya macam mana hang boleh sembuh ni? Aku makan ubat, dia kata. Tak apa. Tapi dari segi hati, sembuh ni bukan ubat, tetapi Allah yang menyembuhkan. Yakin situ. Bila yakin yang ni, baru tidak ada taksub. Apa tanda-tanda kita sudah taksub pada satu-satu benda? Selalu kita makan ubat sembuh, tiba-tiba sekali tu ubat yang sama, waktu yang sama, bilangan pil yang sama, semua sama, tapi tak sembuh. Kita pun apa ubat ni? Selalu makan sembuh ya. Kenapa kali ni tak sembuh? Dah mula taksub lah tu maknanya. Jadi apa kita nak pelik? Selama ni sembuhkan ubat, Allah lah sembuh. Kebetulan sebabkan ubat tu Allah bagi asbab pada ubat tu jadi sembuh. Jadi yang kali tu pula tak sembuh sebab Allah tak turunkan asbab pada ubat tu sembuh. Jadi tak payah pelik kita masak selalu sedap. Tiba-tiba sekali tu masak cara yang sama, semua sama. Tiba-tiba tak sedap. Tak payah pelik awak tak sedap tak payah tanya duk awak-awak gitu. Buka balik kitab Risalatul Tauhid depan kuali tu, tengok Allah yang bagi sedap. Bukan sebab kita pandai masak tak pandai masak. Allah bagi sedap. Time tu Allah nak bagi sedap, sedap lah. Time Allah tak nak bagi sedap, tak sedap juga. Ada sama je. Chef yang hebat, dia masak benda sedap. Dua orang yang makan, dua-dua rasa lain. Seorang mungkin rasa sedap, seorang lagi rasa tak sedap. Padahal lauk yang sama. Orang A kata sedapnya, orang B kata sedap apanya, tawar dia kata. Tak ada rasa apa, payau. Kata sedap lah, manis lah. Tak, rupa-rupanya kawan yang B tu demam selesema. Jadi tekak dia tak boleh nak detect manis tu. Jadilah rasa tawar. Ada ni. Tergantung pada Allah. Jadi sempit ke lapang itu Allah yang jadikan pada hati kita. Itu kita kena doa pada Allah. Bukan nak kaya atau miskin persoalan dia. Kalau kaya tapi Allah letakkan dalam hati kita sempit, dah selesa tak? Tak selesa tak? Bahagia tak? Tak bahagia tak? Jadi kaya, duit banyak, kamera keliling, pagar rumah tu macam pagar kem tentera. Ada kawat besi keliling. Nampak? Tulis tu, rumah ini dikawal selia kamera. Bukit Aman terus. Bukit Aman terus, dahsyat dia. Rumah tu security. Pakai dia punya cak jari tak main. Mangga-mangga itu. Cak jari. Dia tutup boleh buka. Kalau tertinggal jari nanya dia. Rumah canggih. Canggih-canggih pun kalau Allah sempitkan dada dia, duduk nak tidur, jap-jap bunyi anjing. Tak boleh nak lena. Bangunlah, jap tengok selak langsir. Anjing mana pula ni, dia kata. Ada siapa ke nak masuk rumah aku? Tak tenang.
Baru nak lelap, bunyi alarm pula kereta. Wek 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 wek. Allah, kereta siapa pula dia kata ni? Ada pencuri nak masuk ke apa? Sampai 5 pagi macam tu. Bengkak mata-mata ni. Lain kali Datuk ni tak cukup tidur, kena sakit jantung. Tu Datuk banyak sakit tu. Nah, kadang-kadang ketenangan tak ada. Dah ada orang susah miskin ya rumah. Pintu rumah tak payah kata mangga pun tak ada, main selak gitu. Selak pula dah loose. Lama dah kan. Tolak atas jatuh balik. Kata biar. Rumah dia orang boleh buka. Ada saya pernah jumpa rumah memang tak pernah kunci rumah dia. Duduk dekat kampung, tak ada siapa masuk. Tak ada. Elok rumah dia. Tidur tu bongkang kain pelekat naik sampai kepala kan. Tidur senyenyak-nyenyaknya, bahagia sungguh. Khang khung. Habis peta lah atas bantal. Allah, sedapnya tidur sampai tak ingat apa. Lah kali kuali jatuh kat dapur. Bini bang bangun bang. Ada siapa kat dapur, kuali jatuh. Suami dia kelang kabut tak bangun? Tak. Suami dia, kucing kata. Dia kata siapa nak masuk rumah kita? Paling mahal sikit, paling berat sikit tu batu tumbuk tu. Dia kata itu paling berat sikit pun. Orang nak curi apa? Basikal pun rantai tak ada, dia kata. Baloi nak curi. Rumah keliling kan pagar apa? Pokok pisang, apa serai gitu kelilingnya. Tak ada kamera apa tak ada. Jadi bukan masalah kaya atau miskin, masalah hati. Kalau Allah sempitkan, sehebat mana pun kita sempit juga. Tapi kalau macam kita hidup susah, nampak pada mata orang lain, nampak hidup kita macam kesian-sian, dia hidup susah. Padahal Allah lapangkan hati dia, sonok dia dengan hidup dia. Kadang-kadang kita jalan jalan kat jalan raya, sebab saya banyak berjalan. Kadang-kadang kita nampak ada orang naik kereta lama. Orang panggil potong saga meja pingpong, tahu? Yang belakang dia lepeh tu boleh buat main pingpong potong saga lama. Tapi kalau elok lagi tak apa, ni memang lama sungguh lah. Tekan signal, naik wiper. Tutup pintu kanan, cabut pintu kiri. Nampak sian. Orang susah. Pada kita nampak siannya dia. Tapi siapa tahu dia dalam kereta dia tu habis dia sumbang anak sampai 6 orang. Panjat atas cushion apa semua. Sonok dia makan goreng pisang dengan family dia. Nak gelak sana gelak sini, tertawa-tawa sonok. Jalan slow, ambil angin. Relax je dia. Kita nampak siannya dia, padahal hati dia sonok je, tenang, ahli keluarga duduk sekali apa semua. Kita kadang-kadang duduk naik kereta tu seorang, bawa punya laju, kereta mahal, tapi dalam kepala penuh keserabutan. Serabut anak dari semalam, anak perempuan tak balik-balik rumah. Pening kepala, tak tahu, habis telefon kawan cari tak jumpa. Tak sabut tak balik. Sebab tak payah kata goreng pisang, tu Dunkin Donut pun dia tak rasa sedap dah. Nampak? Dia orang kaya makan Dunkin Donut lah. Kawan Sagar tadi goreng pisang dah lah kan. Tapi walaupun goreng pisang, Allah, relax je, sonok je, sedap je. Tu. Jadi bukan atas kaya tak kaya, ni atas Allah. Orang yang kenal Allah, dia akan rapat hubungan dengan Allah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jadi ubah mentaliti kita. Ketenangan hidup bukan duduk pada wang ringgit. Ketenangan hidup duduk kepada hati kita yakin pada Allah, dekatnya diri kita dengan Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik semua sekalian, saya adalah dapat maklumat. Kalau boleh ni, bukan kalau boleh, memang cuba boleh lah. Banyakkan simpan emas zaman kita ni. Banyakkan simpan emas. Sebab sekarang ni teknologi wang. Dulu, zaman Nabi dulu, kita pakai emas. Dinar emas. Dulu pakai emas. Pembelian apa semua pakai emas. Lepas tu, lepas perang dunia, mereka ubah daripada emas jadi wang kertas. Kemudian wang kertas tu macam mana yang bagi tahu saya ni bekas CEO bank. Dia cerita, ustaz tahu tak apa tu duit sebenarnya? Dia kata. Dia terang, wang kertas ni pula cara bank nak keluarkan, macam mana setiap negara boleh keluarkan duit kertas.
Dia bergantung pada bilangan atau kuantiti emas yang ada pada dia, pada negara tersebut. Kalau emas dia, contohlah ni kita buat contoh je, emas dia ada 100,000 dia punya nilai emas, maka duit yang dia boleh buat boleh dicetak 100,000 juga. Itu mula-mula. Kemudian faham dahlah dunia ni orang semua berebut dengan dunia, maka berlaku penyelewengan. Berlaku penyelewengan, orang tak ikut dah standard emas. Dia cetak sebanyak mana dia cetak yang dia nak. Hari ni sekarang ni Bank Dunia dan sebagainya, cetak. Jadi bila cetak, duit tu tak ada stand atas emas. Bila duit ada stand atas emas, ada nilai. Bila tak ada stand atas emas, duit tu tak ada nilai. Tak ada nilai. Dia nak stand atas apa? Jadi dia hanya angka. Kemudian pula dia bawa sekarang ni teknologi baru. Ayah ibu pun boleh perasan benda ni. Dia sekarang memperkenalkan sistem e-money, yakni yang kita dengar e-wallet lah apa sebagainya. Duit bukan lagi dalam bentuk kita boleh pegang, tapi semuanya dalam ni, dalam telefon, dalam apa. Dia hanya nombor saja. Bila hanya nombor saja, benda tu ada sungguh ke tak ada sebenarnya. Tu. Jadi penyelewengan lebih kuat lagi, lebih dahsyat depa boleh buat. Sebab apa? Sebab tak ada bendanya. Benda tak nampak depan mata. Jadi macam mana nak tahu benda tu ada ke tak ada? Jadi dia boleh tipu. Dia main dengan angka. Kan? Akhir zaman ada orang yang terlampau mencintai dunia, dia simpan duit dia lambat-lambat dekat dalam bank. Kan? Simpan duit dia lambat-lambat sampai juta-juta, kerja penat-penat siang malam, buat overtime apa semua, simpan duit banyak-banyak dalam bank. Tiba-tiba katalah US dollar jatuh, apa semua jatuh, duit dah tak ada nilai harga dia. Bila dia cocok bank, kosong terus. Nilai sampai katalah dia simpan 1 juta pun tiba-tiba jadi kosong. Agak-agaklah bila kita simpan banyak-banyak, cocok-cocok kosong, jadi macam mana kita punya mentaliti tu? Gila tu kot. Hantuk kepala kat mesin ATM. Jadi gila. Apa tak gila? Kerja penat-penat, tiba-tiba tak ada apa. Nampak? Tu. Hati-hati. Sebab tu saya cakap, tukarkan dengan emas. Sebab emas ada benda ni, depan mata nampak, boleh pegang. Dan dia ada nilai, sampai bila-bila pun dia ada nilai. Kalau katalah jadi darurat ke apa macam mana pun, emas tetap ada nilai. Duit boleh jadi tak ada nilai. Sebab tu duit setiap negara berbeza-beza. Kalau betul duit tu nilai dia sama, patut sama setiap negara. Tak. Indonesia lain, Thailand lain. Indonesia sampai ribu-ribu nak masuk tandas. Ribu nak masuk tandas. Terkejut tak jadi kencing kita. Mahalnya nak masuk tandas. Padahal bukan mahal. Sebab nilai dia jadi macam tu. Ada sampai tahap tu. Tapi kalau nilai emas, seluruh dunia sama je nilai emas. Nak mahal-mahal lah. Jadi gitu. Ni orang perempuan suka dengar tu bang. Jadi esok pergi kedai emas ya, dia kata. Bukan suruh banyakkan barang emas. Emas tu kita simpan lah, jadi aset kita. Sebab nilai emas dia akan naik. Jadi kalau hari ni kita beli banyak ni, mungkin lepas 10 tahun nilai dia jadi lagi tinggi. Jadi untung, tak ada rugi pun. Benda ni Nabi kata dah. Sebab tu kita kena yakin dengan apa Nabi kata. Tapi hari ni bila manusia dia menyangka dengan PhD master dia, menyebabkan dia rasa dia sangat pandai dengan sebab ada result dia, ada sijil dia, maka kadang-kadang sampai satu tahap dia rasa dia lebih pandai daripada Nabi. Sebab Nabi mana ada sijil? Nabi Allah buat ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis pula. Sebab tu kita nak tunjuk sini, pandai bukan pada sijil. Sijil lah, tapi bukan semesti ada sijil tu pandai. Ni adik-adik mengaji tahfiz. Bukan kita nak mengaji kerana nak ilmu, bukan nak sijil. Sijil tak menunjukkan seseorang tu pandai. Ada. Sijil boleh buat, beli kertas sijil kat kedai, suruh sign, cop tu. Jadi sijil. Sebab tu di pondok tak ada sijil. Kan macam pondok kami kan, orang tanya tu guru kenapa tak ada sijil. Dah nak buat apa sijil, dia kata. Belajar nak sijil ke nak ilmu? Jadi hari ni akhirnya bila belajar kerana nak sijil, ilmu tak ada. Memang dapat kerja tapi dibodohkan orang. Minta maaf cakap. Orang subah
Sampai satu tahap, tak boleh buat macam ni. Minta maaf ustaz, kerja. Salah ni sisi agama, patut tak boleh buat macam ni. Ustaz, prosedur lah ustaz. Patut kita biar jadi bijak lah. Sebab kita kan ngaji tinggi, bijak lah. Patut bila salah, katalah salah. Tak, kena kata gak betul walau ia salah. Sebab apa? Sebab dah duduk bawah orang. Tu cerita dia. Kan? Tu baik jadi macam ni nak nyampai kuliah apa sana sini, orang panggil kita pi, tak panggil duduk rumah. Susah. Duduk pondok, tetap mengajar agak di pondok. Kan? Kita tak terikat dengan siapa-siapa. Saya nak buang ustaz, buang pi lah. Saya bukan kerja dengan awak. Awak nak buang saya ke mana? Kan? Dan dia tak boleh buat apa. Saya sekat gaji ustaz. Bila pula aku makan gaji? Tak makan gaji. Nak bagi ambil, tak nak bagi sudah. Tu. Nampak? Jadi kita bebas. Ini namanya jiwa merdeka. Bila bersama dengan Islam. Yakin pada Allah. Bukan salah mengaji universiti, silakan pergi. Tapi jangan sampai nak kita ni diikat oleh makhluk. Kita ikat diri kita dengan Tuhan. Jangan diikat dengan makhluk. Tu saya cakap direct je dengan PDRM. Kalau buat tak kena, saya cakap polis, ingat balik lencana kamu ada nama Allah dan Muhammad. Siapa lebih besar? KPN atau Allah? Ini jawab. Bukan kita cabar KPN, bukan kita ni, tak. Tapi biar kenal siapa kita. Kita hamba. Tok duk tang mana jawatan pun kita hamba. Inilah ilmu makrifah. Inilah ilmu akidah. Sebab tu awal tadi saya sebut, kalau orang tak mengaji ilmu sifat 20, akhirnya dia sembah makhluk. Dia tunduk di bawah makhluk, bukan tunduk di hadapan Allah. Ni gini biar kita faham. Mengaji bukan kita nak cabar orang, bukan kita nak gaduh dengan orang, tapi biar kita faham kita siapa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, barulah kenal Tuhannya. Dia kenal dirinya sebagai hamba, dia kenal dirinya sebagai manusia biasa. Dia hamba yang dicipta saja. Allah boleh hapuskan dia bila-bila masa. Orang nak hapuskan kita tak boleh, melainkan Allah izin baru boleh. Tok Guru Siddiq kena tahan ISA, masuk dalam. Pegawai tu kata, Ustaz Siddiq, Ustaz dalam genggaman saya, dia kata, kalau saya tak turun tanda tangan, selagi itulah Ustaz takkan boleh keluar daripada ISA ni. Cakap dengan penuh bongkak dan sombong. Tapi Tok Guru ngaji pondok, ngaji kitab lembik ini, kitab nipis gini ngaji. Walaupun nipis, ilmunya tebal. Apa jawab Tok Guru? Aku masuk dalam ni bukan hampa yang masukkan. Bukan polis, bukan mahkamah, bukan undang-undang. Tapi aku masuk, Allah yang masukkan aku. Dan aku akan keluar kerana Allah yang keluarkan aku, bukan siapa-siapa. Aku masuk pun Allah buat, aku keluar pun Allah buat. Yakin akidah? Dia kata, dah masuk dalam pun cakap besar lagi. Ni bukan soal cakap besar tak cakap besar, tapi kita nampak Allah yang maha besar. Akhirnya duk dalam tu dah Tok Guru Ustaz. Biasa dah ceramah kat luar, duk dalam tak ada ceramah. Jadi tak senang duduk aja. Akhirnya lepas masa makan tu, dia ambil dia punya talam dulang dia tu, dia ambil sudu, dia ketuk tang 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 tang. Lepas makan ni kita ada kuliah. Jangan balik lagi, dia kata. Duduk kat dewan makan ni, kita ada kuliah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dia kata. Dia sampaikan. Dia pun ceramah pam sampai takbir dalam tu. Takbir, Allah. Lah kali pegawai-pegawai menjadi ni tengok, tak boleh jadi. Kalau kita biarkan lama-lama lagi dia duduk dalam ni, habis semua orang ni. Semua akan ikut dia ni. Habis macam mana nak buat? Bincang, lepaskan dia keluar. Akhirnya keluar. Tok Guru keluar daripada SA dalam keadaan mereka tak reda di hati, tak setuju di hati, tapi keluar tak? Sebab siapa yang keluarkan? Tu akidah, tuan-tuan. Tu keyakinan. Sebab tu kita jangan tunduk pada makhluk, jangan takut pada makhluk, yakin pada Allah. Kita buat kerja agama Allah, buat selagi mana betul di sisi Allah, selagi mana betul di pandangan Allah, teruskan buat. Tak payah sibuk nak tengok pandangan manusia. Manusia ni serba tak kena apa kita buat. Luqman dengan anak dia, dua-dua naik atas keldai.
Lalu-lalu orang kata, apa sampai 2 orang naik sekali? Kedai dah lah kecil, sakit lah kawan tu. Nah, turunlah Luqman, anak dia naik. Jalan-jalan, apa punya anak tak siang ke bapak. Bapak tu dah tua. Lepas tu anak muda lagi, biar dia jalan kaki, biar bapak naik. Tukar pula bapak naik atas, anak duduk bawah. Lalu orang mana pula tahu? Nah, apa punya bapak anak dibiarkan jalan? Sian ke anak tu, patut biar anak naik, bapak lah tarik. Lah kali dia kata, nak kita dua-dua turun lah. Lagi bodoh dia kata, kedai dia bukan nak naik. La ilaha illallah. Tak letih tak nak layan manusia? Tu masalah. Jadi jangan pandang pandangan manusia, pandanglah pandangan Allah. Tak letih nak ikut cakap manusia. Apa nak ikut cakap manusia? Dia bukan boleh bagi kita syurga. Ikut cakap Allah, Allah boleh bagi kita syurga. Dan sama ada yang baharu, sama ada yang baharu yang telah ada. Sama ada yang baharu tu, maksud yang baharu ni makhluk. Sama ada makhluk itu telah ada atau yang belum ada. Semuanya adalah tak sama dengan Allah dari segi zat, sifat dan perbuatan. Sama ada yang telah ada, yang sebelum-sebelum ni, ataupun mungkin yang lepas ni. Kita tak tahu lagi ni makhluk apa pula depan ni, pun tak akan sama dengan Allah. Contoh nak dimaksudkan sini, yang belum nampak depan mata kita, Dajjal lah. Makhluk yang bernama Dajjal atau Ya'juj Ma'juj ke dan sebagainya. Nah, mungkin tak nampak lagi depan mata kita. Walaupun begitu, dia tak akan sama dengan Allah. Habis macam mana kita nak faham atau kita nak terselamat daripada fitnah Dajjal ni, ataupun Dajjal datang depan kita? Sebab Allah akan izin pada Dajjal, dia boleh menghidupkan orang mati, tanah yang tandus boleh tumbuh pokok. Jadi kita kalau tengok nampak benda pelik ni, percaya terus lah, oh ni dia Tuhan ni. Nak boleh hidupkan orang mati, Tuhan lah. Tanah tandus yang kering boleh tumbuh pokok, oh ni Tuhan ni. Habis macam mana? Kalau orang tak ada ilmu agama macam ni, tak ada kefahaman yang jitu, yang tepat, habis semua duk ikut Dajjal. Lah ni Dajjal tak datang lagi, bau anak cucu cicit Dajjal, ikut habis dah semua. Ikut habis dah. Nah, dia artis-artis luar negara tu lah, dia buh CD, pakai rantai, bertubuh CD kat sini. Anak Melayu kita buat juga, buh CD. Beli CD kat pasar malam, buh. Bongok ke apa? CD tu nak bubuh dalam player, bukan buh sini. Tapi dah orang buat, orang kafir buat, nampak lawa, ikut. Ini yang Nabi kata, masuk lubang bewak pun kamu akan ikut. Padahal bukan masuk lubang bewak betul, tapi nak Nabi kias, lubang bewak tu kotor pun kamu akan ikut, lubang bewak tu sempit pun kamu akan ikut. Sebab apa? Sebab nampak hebat pada pandangan manusia. Dia tak fikir pandangan Allah. Jadi habis semua. Itu sebab tu saya cakap, tu belum Dajjal tu. Tu baru anak cicit Dajjal. Ikut habis dah. Ni budak-budak zaman sekarang ni, dia buat rambut atas tebal, tepi ni slope terus, nipis terus. Nak cukur terus. Tepi ni macam botak, atas ni ada rambut. Pakai kopiah tak nampak buka-buka kopiah Allah. Macam ayam. Enggak. Nampak rambut saja atas ni. Nak beli? Nah, dia kata ni smart, trend terkini. La ilaha illallah. Habis apa barat buat semua nampak elok. Yang Nabi buat tak nak ikut, pakai jubah serban tak nak ikut. Yang ni dia kata lapuk, ni zaman dulu boleh lah. Ni yang mereka buat kita supaya jauh daripada Islam. Apa saja yang berkait dengan Islam nampak lapuk, nampak lama, nampak kuno, nampak ketinggalan zaman. Tu dia. Tu. Hati-hati. Sama ada yang baru, yang ataupun yang baru ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Semualah sama ada zatnya atau sifatnya atau perbuatannya, semua tak akan sama dengan Allah, sama ada dulu, kini dan selamanya. Sampai bila-bila kita kena pegang gitu. Jadi kalau katalah, andai katalah Dajjal tu ada depan mata kita, dia boleh hidup orang mati, boleh tumbuhkan tumbuhan yang tandus dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu ni Allah ke Dajjal? Kita pegang sini. Allah, nak kita akan bertemu Allah dengan izin Allah nanti di hari akhirat di padang mahsyar, bukan di dunia ni. Bukan di dunia ni. Jadi kalau nampak sehebat mana pun, itu tetap makhluk. Sebab apa? Sebab makhluk itu berbentuk
Dajjal tu ada bentuk, ada kepala, ada tangan. Allah tak begitu. Tu kita kena belajar mukhalafah ni. Kan? Itu masih lagi sifat makhluk. Walaupun dia boleh buat benda-benda yang pelik. Pelik bukan tak pelik. Kan? Sihir boleh pelik. Jadi yang tu kemudian boleh sikit lagi nah. Boleh tak boleh ni? Boleh. Sehingga ada SOP kat sini. SOP sok. Bertiga ni kitab Minhajul Abidin kita. Muka surat 5. Kata muallif radhiyallahu anhu. Syair. Kalau yang Rumi ni surat 5 juga ah. Oh kata ni. Syair ni dah baca? Oh dah baca. Lepas syair dah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan kata muallif radhiyallahu anhu, muallif ni maksudnya penulis, pengarang kitab ni, iaitu Imam Al-Ghazali, telah menghukumkan hal pada orang yang mempunyai agama. Telah menghukumkan hal-hal ni maksudnya keadaan. Hal keadaan maksudnya ibaratnya seperti perangai ataupun sikap. Jadi telah menghukumkan keadaan pada orang yang mempunyai agama menilik kepada sekalian makhluk Allah dengan rahmat. Maksudnya orang perangai ataupun sikap orang yang pada hatinya ada basyirah ad-din, ada pandangan agama. Dia pandang, memanglah melihat ini dengan mata kepala, tetapi dia bukan hanya pakai mata kepalanya melihat, dia melihat dengan hatinya. Tu beza orang biasa dengan orang alim. Orang biasa melihat dengan mata kepala. Orang alim, orang yang ada ilmu agama, dia akan pandang dengan hati. Nampak? Lepas tu Tok Guru Siddiq Noor, saya bukanlah taksub dengan Tok Guru, tapi kita nampaklah apa yang dia buat ni, dia apa yang dia baca dalam kitab dia amalkan. Dia ada tanah di Pangkor. Kita kalau ada tanah di Pangkor, pulau, tanah mahal. Kita nampak buat resort ke nak buat tafiz? Wah, resort lah. Masyuk orang kata. Tak apa, dia kata buat resort dulu. Nanti duit banyak, apa buat tafiz? Dia kata gitu. Kita punya lah nak mengiyakan juga. Setan cocok kita. Tak apa, buat tafiz nanti dulu, buat resort dulu. Setan cocok kita. Betul tan kata. Ikut setan lah. Akhirnya buat resort lah. Tapi itu pandangan orang biasa. Pandangan ulama tak begitu. Bila ulama tengok Allah, resort dah banyak, hotel dah banyak, orang bermaksiat di tepi pantai, pakai bikini saja, mak saleh berjemur habis, tak nampak dah macam negara umat Islam. Aku kena lawan dia dengan buat tempat pengajian. Sekurang-kurang orang rasa segan juga, sebab kalau duk lalu ke hulu ke hilir tu orang pakai serban, takkan nak pakai bikini depan dia, segan juga. Takkan nak pakai seksi-seksi, betul tak? Sebab tu pakaian sunnah ini sebagai satu dakwah. Walaupun kita tak cakap lagi, kita senyap aja. Tapi kita pakai gini, pergi pasar malam tengok. Pergi pasar malam pakai macam ni. Orang yang tak pakai tudung pun dia cuba kona jalan lain sebab segan ada budak tafiz ini. Dia segan. Kurang-kurang orang tu ada segan. Itu. Nampak? Tu belum bagi salam, assalamualaikum. Dia takut tu kau nak bagi salam pula, dia kata. Tu belum camah lagi depan ni. Jadi itu pandangan alim ulama lain. Dia menilik kepada sekalian makhluk Allah dengan pandangan rahmat. Bila dia tengok makhluk, dia pandang dengan rahmat. Rahmat apa? Kasih sayang Allah. Kalau dia marah pun marah dengan rahmat. Guru kami ajar, sebab kami jadi pendidik di tafiz, jadi guru pesan, tok guru pesan, kalau nak rotan pelajar, jangan rotan dengan emosi. Maksudnya jangan rotan semasa kita marah. Dia buat perangai, buat salah, kita tengah marah ni, panah hati, oh ya aku ni, jangan rotan waktu tu. Pergi cool dulu. Pergi ambil uduk ke apa ke, nak terajang pokok pisang ke apa ke.
Nah, hati tu dah tenang, relax, bawa pergi jumpa dia balik. Sini kamu, bagi tangan, rotan. Kita tetap tegas juga. Tetapi masa kita rotan, bukan rotan dengan marah, tapi rotan dengan mendidik. Kita pun kata, ustaz rotan kamu ni sebab gini. Kamu faham tak? Akhirnya dia boleh terima. Dia kata, betul lah tindakan ustaz. Kadang-kadang saya guna ayat psycho. Saya kata, kalau kamu jadi ustaz satu hari nanti, anak murid kamu buat macam kamu buat, kamu rotan tak dia? Rotan ustaz. Lagi lebih daripada ustaz ni. Saya terajang. Dia kata, nak ceritanya biar dia faham. Jadi dia dapat denda tu dengan kefahaman. Bukan dengan keterpaksaan. Kadang-kadang budak, apa salah aku, tak buat salah, asal kena rotan. Dia memberontak tahu hati. Dan dia akan simpan dendam. Dia simpan dendam. Dendam dia bila dia jadi ustaz pula. Tak apa, aku jadi ustaz pula, anak murid aku siap dia. Dia balas dendam. Sungguh ni berlaku di sekolah saya dulu. Kami lantik dia sebagai guru agama sebab dia hafiz Quran gini. Nak didik belajar. Rupanya dia balas balik apa guru dia buat kat dia dulu. Dia rotan budak ni kau-kau kan. Jenuh yang nak kena jawab saya. Jenuh habis. Dia tampar budak tu sampai keluar air kot telinga. Allah. Nak menjawab tu Allah. Nak kali kita bawa pergi klinik, doktor cek, alhamdulillah nasib baik tak ada apa-apa. Doktor kata ada cuma luka sikit dalam tu je. Jenuh. Jangan main-main. Tu. Jadi buat apa pun biar ada ilmu agama betul-betul dalam ni. Hafal Quran semata-mata belum tentu ada ilmu agama. Itu baru ada ayat Quran. Tapi ayat Quran tu baru hafal, belum dipaham. Jadi ayat Quran setelah dihafal perlu dipaham pula. Bila faham baru boleh kita beramal. Sebab tu tak habis adik-adik hanya menghafal Quran, kena mengaji pula ilmu kitab. Mengaji pondok ke, mengaji mana, iralah Yaman ke mana ke, mengaji ilmu kitab supaya kita faham ayat Quran yang kita hafal tu gunanya tang mana, untuk apa maknanya. Baru dapat kita aplikasikan. Jadi barulah pandangan kita, pandangan dengan pandangan rahmat Allah Ta'ala. Dan meninggalkan membantahi, dia kata. Meninggalkan membantahi ni maknanya tidak ada lagi rungutan. Tadilah macam yang saya cakap tadi. Bila dah masuk cahaya Allah dalam hati, apa yang dipandang semuanya baik. Tak ada satu benda tak baik. Ada orang rumah dia terbakar, alhamdulillah. Bakar hangus ni, senyum, alhamdulillah terbakar ni kata. Kita kata gila ke apa orang ni. Nampak? Sebab apa asal pula kata alhamdulillah? Sebab yang terbakar rumah aja, bini ada lagi, anak pun selamat. Sebab dia pandang lain. Dia pandang rahmat Allah. Dia pandang Allah kasih, Allah tinggalkan anak bini masih lagi ada. Orang rumah tak apa, boleh bini lain. Nak bini pun tak apa, boleh kahwin lain. Ada marah lagi. Tak apa, bini tak ikut. Baik. Tu maknanya. Dan meninggalkan mematahi. Bila kita faham betul tasawuf masuk Allah dalam hati ni, kita tak ada lagi rungutan. Kenapalah macam ni, kenapalah, tak ada. Diterima seadanya. Semuanya diterima. Diterima dengan keredha hati dia. Nak dapat ni payahlah. Tapi kena usaha kan. InsyaAllah belajar pelan-pelan, beramal elok-elok kan, zikir, ingat pada Allah. InsyaAllah hati tu, kita didik hati tu, apa pun yang datang terima dah. Tetapi jangan pula kita biar syarak tetap syarak, yang betul tetap betul, yang salah kena kata salah kan. Anak kita lelaki tiba-tiba jadi pondan, contohlah, tak kata siapa-siapa, contoh. Jangan pula aku reda anak aku jadi pondan, biarlah dia nak pondan, aku belikan skirt untuk dia. Tak boleh, itu melanggar syarak. Syarak kata laki-laki lah, perempuan-perempuan. Tegur kena tegur lah. Jadi kita kamu tak boleh ni jadi perempuan, kamu ni lelaki. Tetap kita tegakkan syarak. Tapi jangan sampai buang anak tu, sebab anak tu kurniaan Allah. Kita terima dia anak kita, tapi kesalahan dia tetap kita tegur. Itu maksud dia. Bukan maksud reda habis semua anak jadi pelacur. Jangan biar dia pelacur. Ada pula bengong gitu. Lepas tu kita pun empuk ni kitab ni atas kepala dia. Awak hempuk aku, reda je lah. Allah yang suruh empuk ni.
Oh, yang tu dia marah pula. Anak. Jadi kita kena faham. Maka aku ibtihal, yakni merendahkan diriku kepada Tuhan yang dengan tangannya kejadian. Maksud dengan tangannya kejadian, semua kejadian dengan perbuatan Allah. Jadi buat apa aku nak marah-marah? Buat apa aku nak bising-bising? Sebab yang jadikan semua ni kan Allah. Siapa aku nak lawan Allah? Siapa aku nak petikai apa yang Allah tetapkan? Aku siapa nak cakap ni tak betul, ni tak betul? Dah Allah buat kan semua ni. Macam tu. Cumanya macam tadi lah saya sebut, syarak tetap syarak lah. Yang halal halal, yang haram haram, yang betul betul, yang salah salah. Syarak tetap kita tegakkan, tetapi apa ketentuan Allah kita reda. Itu maksud dia. Dan pekerjaan bahawa memberi taufik akan daku, dan segala urusan kita ni kalau boleh jadi pun bukan sebab kita, tapi yang memberi taufik itu adalah Allah. Taufik ni maknanya ta'yid, kekuatan. Allah yang berikan kekuatan pada kita untuk kita nak buat satu-satu benda yang kita teringin nak buat. Jadi berjaya jangan nampak usaha kita ikhtiar kita. Usaha ikhtiar tak memberi bekas. Dia cuma usaha ikhtiar je. Ibarat bayang-bayang kata ulama. Bayang-bayang tak boleh buat apa pun. Bayang-bayang boleh buat apa bayang-bayang? Bayang-bayang boleh sekat perahu belayar? Tak boleh. Bayang-bayang boleh sekat kita berjalan? Tak boleh. Jadi begitu juga usaha dan ikhtiar makhluk. Tak boleh buat apa-apa. Habis tu yang jadi ni Allah. Tapi tak boleh pula kita terus semuanya Allah. Kan? Awak tak pergi makan ni, Allah nak bagi aku makan, aku makan. Allah tak bagi aku makan, aku duduk je ni. Duduk je sampai mati situ. Tak boleh pula. Pilah cari makan, usaha. Tetapi kita pegang yang menentukan Allah. Kita berusaha berniaga. Berniaga tu untung ke rugi, itu ketentuan Allah. Kita usaha je buat marketing dia, buat banner dia. Kita buatlah usaha apa yang kita mampu buat. Tapi kalau dah buat semua tak untung juga, tak payah bising. Redalah. Kita pandang sebaliknya. Ada sebab ni Allah tak bagi aku untung. Kerana kalau aku untung banyak, mungkin aku lupa diri. Pegang situ. Itu cara dia. Kan? Itu biar faham. Macam orang berjuang dan atas jemaah Islam. Kenapalah berjuang dah lama tak menang-menang? Kalau betul perjuangan ni betul, patut menang lah. Tak semestinya. Hak menang kalah Allah tentu. Perjuangan tetap wajib kita tegakkan. Kan? Jadi kemenangan yang sebenar bukan menang pilihan raya. Kemenangan yang sebenar tetap istiqamah mempertahankan agama Allah. Tu baru nama menang. Biarlah dapat tak dapat ke apa, biarlah. Yang penting kita terus buat kerja kita sebagai kerja-kerja agama. Bagi mengarang satu kitab. Jadi kata Imam Ghazali, Allah yang bagi dia kekuatan untuk karang kitab ni, yang jatuh atasnya ijma' ulama'. Yang jatuh atasnya ijma' ulama' ni maksudnya apa yang dikarang dalam kitab ni adalah kesepakatan ulama'. Bukannya ilmu yang direka-reka, tapi ilmu daripada ulama' yang bersepakat bahawa ini ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ilmu yang betul, iaitu nama ilmu ni ilmu tasawuf. Lepas tu kalau ada dengar orang kata, tak kira nama dia ustaz ke tok guru ke maulana ke, dia kata ilmu tasawuf tak betul, ilmu ayat acak, jangan ikut. Itu ulama Wahabi namanya. Jangan ikut. Terus terang saya bagi tahu ni. Kan? Jangan ikut. Biar dia pakai serban 4 lapis pun, serban besar kuali pakai, tapi dia tolak ilmu tasawuf, jangan ikut. Itu Wahabi. Tak betul. Ilmu tasawuf ilmu yang wajib dipelajari. Kan? Salah satu daripada 3 ilmu. Dan hasil dengan orang yang membaca akan dia memberi manfaat. Moga-moga siapa yang baca kitab ni dapat manfaat. Maksud manfaat di sini bertambah takut dia kepada Allah. Lagi dia mengaji, lagi dia takut. Kalau nak tahu iman kita naik ke tak naik, takwa kita naik tak naik, kita renung balik sepanjang kita duduk di Kedah ni, adakah kita semakin takut pada Allah atau tak takut pada Allah? Kalau semakin takut, itu tandanya ada kesan pengajian kita pada kita. Maknanya benda tu masuk dalam hati kita. Jadi kita makin takut pada Allah, tak buat lebih kurang, semayang kita lebih jaga. Macam orang yang tak mengaji tajwid dengan mengaji tajwid. Masa dia tak mengaji tajwid, dia baca Fatihah dalam semayang, dia baca Qur'an dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak betul bunyi pun tak apa. Tapi bila dah mengaji tajwid, ustaz tu ajar bis kena sebut betul-betul. Yang ni kena, yang ni sabdu, ni kena jaga ni. Bila dia semayang, dia teringat guru dia pesan, yang ni kena jaga, ni kena jaga. Maka masa dia baca tu, dia akan baca dengan hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lebih khusyuk dia dan lebih betul dia. Tu kesan pengajian. Bila mengaji, lagi hati-hati kita, lagi takut-takut kita. Bukan main kodan aja. Itulah namanya manfaat ilmu. Maka diperkenankan daku kepada yang demikian itu. Maka maksud perkenan, Allah izin akan dia, yakni Imam Ghazali, yang memperkenankan orang yang muntarin, yakni orang yang kesusahan apabila minta akan dia. Maksud muttarin, muttar ni maksudnya orang yang bila dia susah, dia minta, Allah bagi. Dia begitu. Kita ni kalau sampai satu tahap muttar, kata ulama, maka waktu tu doa kita mustajab. Sebab itu kalau nak ada permintaan apa-apa hajat, minta kat orang yang susah. Sebab orang susah ni dia punya makam muttar. Permintaan dia selalunya cepat berbanding orang senang. Contoh orang cacat. Lepas tu kalau tengok ulama-ulama bila jumpa budak-budak cacat, dia salam cium tangan. Sebab tu golongan muktar. Dia susah hidup kat dunia ni sebab dia cacat, tapi dia punya doa mustajab. Cepat Allah makbul sebab dia orang muktar. Tu dipanggil muttarin. Jadi kalau Allah bagi kita susah, jangan pandang susah tu, tapi pandang Allah nak angkat kita kedudukan muttarin. Supaya doa kita ni nak cepat. Sebab tu antara orang biasa dengan orang musafir, nak mustajab doa orang musafir. Sebab orang musafir tu susah, tak ada tempat tinggal, berjalan sana sini. Itu dia. Tu. Apabila minta akan dia dan melihat akan daku dengan kurnianya, dan dia apa yang dipandang berjayanya dia karang kitab ni, semuanya dengan kurnia Allah. Dan atas beberapa rahsianya yang demikian itu, semuanya dengan rahsia-rahsia Allah yang Allah singkapkan. Dan telah memberi ilhamkan daku, Allah kurniakan ilham padaku, padanya akan aturan yang indah-indah, supaya aku susun kitab ni dengan yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang tiada aku sebutkan dia karanganku yang telah dahulu sebut di dalam Asra Mu'ammalatuddin. Dulu dia pernah karang kitab Asra Mu'ammalatuddin, Imam Ghazali ni. Kemudian Allah izinkan dia untuk karang Minhajul Abidin, yang dia kira Minhajul Abidin ni lebih indah daripada kitabnya yang dulu-dulu, dan iaitulah yang aku sifatkan baginya. Maka aku berkata dengan Allah memberi taufik. Jadi ini menyebutkan rasa syukur pada Allah kerana Allah memberikan kekuatan pada dia dalam mengarang kitab tasawuf ini. Dan kitab ni kitab yang sangat hebat. Kalau tak tahulah, susah nak cakap juga. Orang yang Allah bukakan hati dia, dia akan nampak. Orang yang Allah tak bukakan hati, cakap macam mana pun tak nampak juga. Payahlah benda ni kita boleh cerita je, tapi perasaan itu kurniaan daripada Allah. Sebab tu kita tengok ada ulama rumah dia penuh kitab. Sampai kan kalau dia keluar pun, Tok Guru Haji Hadi bawa beg bagasi terserempak dengan Ustaz Abid Liu di airport. Ustaz Abid Liu kata banyak Tok Guru bawa baju sebab tengok beg bagasi dia banyak. Kata Tok Guru bukan baju, kitab. Tu. Sebab apa jadi begitu? Sebab mereka nampak besarnya nilai kitab. Kita bukan suruh bawa beg bagasi datang kuliah ni. Kita tak boleh bawa kitab. Sebab apa? Sebab kita tak nampak besar kitab Allah, tak nampak besar kitab agama. Kita nampak kecil pada pandangan kita, kan? Tapi orang yang Allah bukakan pandangan dia, dia akan nampak besar kitab, sampai dia cium kitab, hormat. Itu yang dipanggil khuwaidimul ilmi, jadi khadam kepada ilmu. Para penuntut agama, jadilah kalian khadam pada ilmu. Maksud khadam pada ilmu ni, tuntutlah ilmu ni, sanjung ilmu agama ni tinggi-tinggi. Jaga adab kita dengan kitab-kitab, kan? Ulama pesan nak letak kitab, kalau kat rak jangan lebih tinggi daripada kemaluan, sebagai tanda hormat. Bukanlah jadi haram, tak, sebagai tanda hormat, meninggikan hormatnya kita pada ilmu agama. Nak pegang kitab ni, pegang elok-elok,
Nah, kalau pegang Quran tu, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, cuba boleh pegang dengan dua tangan. Sebab ada seorang syekh dulu, nah, bila dia nampak anak murid dia pegang Quran sebelah tangan macam ni sambil jalan, dia marah ha. Dia kata, kamu ingat tu apa? Dia kata, tu Quran. Nah, dia suruh pegang, nah, pegang macam ni, pegang dua tangan ataupun dakak sebagai tanda sayang. Nah, memang ada kesan, walaupun ini nampak macam adab yang remeh-remeh, tapi kesan dia hebat. Jadi orang yang hebat, akhlaknya cantik, orang yang alim. Nampak? Itu. Yang paling dahsyat kesan seseorang bila mengaji, istiqamah. Kerana istiqamah tu yang payah. Kita boleh jadi semangat sekarang tengah mengaji, tapi esok kita tak tahu lagi. 10 tahun lagi adakah kita macam ni? Kan? Saya banyak tengok anak murid saya masa dekat sekolah tahfiz bukan main. Tunduk taat. Keluar ni rambut tocang gini. Macam apa nama? Pokok kelapa atas kepala dia. Kita apa punya style gini? Pelik sungguh. Orang jadi pelik-pelik perangai kat luar. Dia tak boleh nak istiqamah. Sebab kadang-kadang kesan adab tu. Jadi kalau orang yang betul-betul menuntut ilmu ni, dia jaga adab dia apa semua, insya-Allah paling mahal ilmu itu adalah bila dia dapat beramal secara istiqamah. Tu mahal. Itu hebat. Apa guna ilmu boleh bersyarah panjang-panjang, cakap Quran, ayat Quran, ayat hadis apa semua boleh keluar, tapi amal tak boleh istiqamah. Buat apa? Tak ada guna, tak ada manfaat. Yang mahalnya istiqamah. Sampai bila-bila dia macam tu juga istiqamah dia, sampailah tua, sampai ke mati. Lepas tu tengok tok-tok guru pondok sampai tua tetap dengan jubah serban, tetap dengan kitab-kitab dia sampai ke mati macam tu. Sebab apa? Istiqamah. Kerana masa mengaji dulu menjaga adabnya dengan ilmu, dengan guru-gurunya. Kan? Tu. Jadi kita berhenti takat ni dan minta maaf lah lajak masa sangat-sangat ni. Tak apa, demi ilmu dah. Jadi pun duk pondok je, bukan nak buat apa pun. Kan? Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi itulah, kita cubalah buat kebaikan-kebaikan yang mampu kita buat. Kalau nak buat lebih baik lagi, beli produk kat luar tu. Tu lagi. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga apa yang kita kongsikan ni kita dapat beramal bersama-sama. Saya pun pandai cakap aja, amal pun kurang juga. Jadi kita sama-sama doakan sesama kita masing-masing. InsyaAllah kita dapat mengharungi cabaran-cabaran akhir zaman dan dapat istiqamah dalam beramal, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mala salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya ya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.